Hai, selamat petang kepada semua pelajar. Okey, hari ini cikgu akan ajar bab 3 iaitu zaman prasejarah untuk pembelajaran sejarah tingkatan 1. Pertama sekali kita tengok objektif. Objektif yang pertama untuk memahami maksud zaman prasejarah, menanda lokasi zaman air batu, menenaraikan zaman air batu, mencatat kesinambungan peristiwa sejarah masa lalu dengan masa kini, mengklasifikasikan tinggalan zaman prasejarah. Okey, untuk subtopik yang pertama bagi zaman prasejarah, kita pergi kepada maksud zaman prasejarah. Maksud zaman prasejarah ialah zaman manusia belum mengenali sistem tulisan. Maksudnya di sini, ketika ini manusia belum mempunyai sistem tulisan, belum ada tulisan yang digunakan oleh mereka. Okey. Seterusnya, zaman prasejarah ini terbahagi kepada 3, iaitu zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan juga logam. Saya ulang sekali lagi. Zaman prasejarah terbahagi kepada 3. Zaman Paleolitik dan Mesolitik, zaman Neolitik dan juga zaman logam. Baik, untuk zaman Paleolitik dan Mesolitik, ciri-ciri mereka mempunyai ciri-ciri yang sama, iaitu hidup secara nomad. Apa maksud nomad? Nomad ini ialah berpindah randah. Yang kedua, mereka tidak tinggal di rumah. Mereka tidak tahu cara membuat rumah. Oleh sebab itu, mereka tinggal di tepi tasik, sungai ataupun di dalam gua. So, masyarakat pada zaman ini, mereka masih lagi tinggal di dalam gua dan mencari makanan melalui memburu hasil hutan ataupun memungut hasil hutan. Mereka tidak pandai bercucuk tanam maupun menternak binatang seperti kambing, lembu dan sebagainya. Berbeza pada zaman Neolitik, di mana zaman Neolitik masyarakat sudah pun hidup secara menetap, di mana mereka sudah pandai membina penempatan kekal. Mereka hidup di satu tempat secara tetap dengan hidup berkeluarga, dan juga mereka sudah pandai membuat makanan sendiri, membuat makanan sendiri melalui bercucuk tanam, menternak binatang dan sebagainya. Dari segi peralatan, mereka mempunyai peralatan yang lebih halus dan berteknologi. Maksudnya di sini, seni pembuatan peralatan mereka lebih terperinci untuk kegunaan mereka. Contohnya, kalau mereka nak gunakan pisau, jadi batu yang mereka buat untuk guna sebagai pisau itu memang sama dengan pisau yang sebenar. Berbeza pada zaman Paleolitik dan Mesolitik, peralatan mereka lebih kasar dan tidak halus. Selain itu, Neolitik juga menjalankan sistem barter. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem barter? Sistem barter ialah sistem pertukaran barang. Contohnya, satu orang mahukan seguni beras, seorang lagi mahukan ayam. So, mereka bertukar. Ayam tukar dengan beras, beras tukar dengan ayam. So, itu maksud sistem barter. Okey, kita pergi pula kepada zaman logam. Zaman logam kita ada 2 pembahagian, iaitu zaman gangsa dan juga zaman besi. Okey, zaman gangsa ini peralatan dibuat daripada gangsa, dan zaman besi pula peralatan dibuat daripada besi. Okey. So, untuk yang seterusnya, part yang kedua, iaitu kita akan belajar tentang tempoh masa
masa zaman prasejarah. Sebelum ini saya sudah terangkan tentang 4 zaman prasejarah, iaitu zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik dan juga zaman logam. Okey, ini adalah contoh tempoh masa zaman prasejarah di seluruh dunia. Okey. So, berdasarkan daripada video ini, kita tengok zaman Paleolitik wujud sekitar 2.5 juta sebelum Masihi. Okey, ingat lagi saya cakap tentang SM dan M. SM itu maksudnya sebelum Masihi, M itu maksudnya selepas Masihi. Okey, pada zaman Paleolitik, di antara peralatan yang digunakan ialah alat batu repihan yang kita akan belajar pada part yang ketiga. Okey. Dan seterusnya zaman Mesolitik wujud sekitar 11,000 sebelum Masihi. Zaman Neolitik, seterusnya zaman logam. Okey. Baik, ini contoh peralatan-peralatan yang digunakan oleh masyarakat di zaman prasejarah. Ini contoh gambar kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di zaman Paleolitik. Di mana zaman Paleolitik ini dan juga zaman Mesolitik, mereka tidak pandai membuat makanan sendiri. Di mana mereka menggunakan hasil hutan sepenuhnya untuk mendapatkan makanan. Selain itu, dari segi penempatan, zaman Paleolitik dan juga zaman Mesolitik, mereka hidup di dalam gua dan tepi tasik. Dan mereka hidup secara berpindah randah. Istilah sejarah berpindah randah kita panggil dengan nama hidup secara nomad. Nomad itu maksudnya berpindah randah. Okey, kelas. Kenapa mereka hidup berpindah randah? Kerana apabila makanan di sesuatu tempat itu sudah habis mereka gunakan, hasil hutan di sesuatu tempat itu sudah digunakan sepenuhnya, sudah habis, maka mereka akan cari tempat yang baru untuk mereka tinggal yang mempunyai lebih banyak makanan. Seterusnya, dari segi peralatan, mereka menggunakan peralatan batu dan mempunyai kepercayaan yang dipanggil sebagai animisma. Apa maksud animisma? Animisma ini adalah kepercayaan kepada alam. Contohnya, kilat pokok yang besar. Okey, itu maksudnya kepercayaan kepada animisma. Okey, seterusnya zaman Neolitik. Baik, berbeza dengan masyarakat di zaman Paleolitik dan juga zaman Mesolitik, zaman Neolitik ini masyarakatnya sudah berubah dari segi penempatan, kegiatan ekonomi, peralatan dan kepercayaan. Pada zaman Neolitik, masyarakat di zaman Neolitik sudah mula tinggal di dalam rumah, sudah pandai membina rumah, sudah mempunyai pertempatan kekal kerana mereka sudah pandai membuat makanan sendiri. Di antara kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh mereka, iaitu kegiatan ekonomi bercucuk tanam, menangkap ikan dan menternak binatang, memburu dan memungut hasil hutan, berdagang dan bertukar barang.
Dalam istilah lain, bertukar barang kita panggil dengan nama sistem barter. Okey, seterusnya dari segi peralatan. Peralatan di zaman Neolitik ini lebih halus dan mempunyai nilai estetika yang lebih tinggi. Maksud nilai estetika yang lebih tinggi maksudnya ialah peralatan tersebut mempunyai seni halus yang begitu tinggi. Apabila mereka mencipta ataupun membuat kapak, sememangnya peralatan yang dicipta oleh mereka menghasilkan sebuah kapak seperti hari ini. Dan seterusnya dari segi kepercayaan, mereka masih mengamalkan kepercayaan animisme. Seterusnya, zaman logam. Untuk zaman logam, manusia sudah meninggalkan zaman batu. Kerana pada zaman ini, manusia telah mula menggunakan logam di dalam kehidupan mereka. Dari segi penempatan, mereka sudah mempunyai pertempatan yang tetap, sudah hidup di rumah, sudah ada rumah, sudah pandai membina rumah, ada pertempatan. Walau bagaimanapun, masih ada yang tinggal di dalam gua dan berhampiran dengan sungai. Selain itu, masyarakat di zaman logam juga mempunyai kegiatan yang hampir sama dengan masyarakat Neolitik, iaitu menangkap ikan, menternak binatang, bercucuk tanam, berdagang dan melakukan sistem barter di dalam urusan jual beli. Dari segi peralatan, seperti yang saya katakan di awal kelas kita tadi, zaman logam menggunakan ciptaan peralatan daripada bahan logam seperti gangsa dan besi. Contohnya, apabila mereka menggunakan kapak, apabila mereka mencipta kapak, mereka tidak menggunakan batu untuk menghasilkan kapak, tetapi menggunakan bahan logam seperti gangsa dan besi. Seterusnya kelas, kepercayaan dari segi kepercayaan di zaman logam ada kepercayaan dan pegangan hidup yang tertentu. Okey. Dan mereka menggunakan pengebumian kepingan batu untuk mengebumikan mayat. Okay. Ini contoh lokasi-lokasi di zaman prasejarah dunia. Kamu boleh tengok dengan lebih jelas di dalam buku teks. Ini semua lokasi-lokasi yang berada di seluruh dunia ya kelas. Okey, seterusnya contoh lokasi zaman prasejarah di Asia Tenggara. Ini di Malaysia, di Lenggong, Perak, kita ada tempat penemuan perak man ya.
Baik, seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri kediaman di zaman prasejarah. Tadi saya sudah terangkan kepada kamu beberapa ciri-ciri yang terdapat di zaman prasejarah. So, sekarang kita akan pergi lebih terperinci di setiap zaman, dan di setiap ciri-ciri saya akan terangkan dengan lebih detail mengenai tempat, mengenai peralatan yang digunakan oleh mereka, kegiatan ekonomi dan sebagainya. Kita tengok dahulu dari segi tempat kediaman. Zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, mereka hidup secara nomad. Oleh itu mereka tinggal di dalam tempat-tempat seperti yang tertera di dalam slide ini. Seterusnya zaman Neolitik dan juga zaman logam mempunyai ciri-ciri tempat kediaman yang hampir sama, di mana mereka sudah pandai membina rumah dengan menggunakan batu, tanah liat, kayu, dan pembinaan lebih tersusun di zaman logam berbanding di zaman Neolitik. Ini contoh gambar tempat kediaman di zaman prasejarah di dunia. Seterusnya dari segi peralatan, zaman Paleolitik, zaman Mesolitik mempunyai ciri-ciri peralatan yang hampir sama, iaitu mereka menggunakan bahan seperti batu, kayu dan tulang untuk membina ataupun mencipta peralatan. Berbeza berbanding Neolitik dan logam. Zaman Neolitik dan logam, mereka menggunakan, contohnya zaman Neolitik mereka menggunakan batu dan kayu dan tulang, tetapi cara mereka membuat peralatan tersebut lebih halus. Dan pada zaman logam, mereka sudah tidak menggunakan batu, kayu dan tulang. Mereka tukar kepada tembaga, besi dan gangsa sebagai acuan untuk membuat peralatan. Ini contoh gambar-gambar peralatan yang digunakan oleh masyarakat di zaman prasejarah. Baik, dari segi pengumpulan makanan, zaman Paleolitik dan Mesolitik masih lagi mengutip makanan daripada hutan, mengumpul hasil hutan, memburu binatang. Berbeza pada zaman Neolitik dan zaman logam, mereka menjalankan aktiviti pertanian, bercucuk tanam untuk mendapatkan makanan dan juga membuat aktiviti penternakan seperti penternakan lembu, kambing, ayam dan sebagainya. Sekali lagi saya ingatkan kepada pelajar, dari segi pengumpulan makanan, mereka di zaman Neolitik dan zaman logam sudah pandai membuat makanan sendiri dan mereka mempunyai hasil makanan yang banyak. Oleh itu mereka melakukan sistem barter seperti di dalam gambar ini. Seterusnya dari segi kegiatan ekonomi, seperti yang saya terangkan tadilah, memungut hasil hutan. Neolitik dan logam menggunakan pertanian dan peternakan dan menjalankan sistem barter. Organisasi sosial. Di dalam zaman prasejarah, mereka terdapat organisasi sosial yang tersendiri. Seperti kita pada hari ini, saya bagi contoh kelas. Di dalam kelas, kamu ada guru kelas, ada ketua, ada penolong dan juga AJK yang lain. Itu kita kenali sebagai organisasi kelas. Tetapi di dalam masyarakat, kita panggil sebagai organisasi sosial. Di zaman prasejarah, mereka mempunyai organisasi sosial yang tersendiri, di mana zaman Paleolitik
organisasi sosial mereka lebih tertumpu kepada hidup di dalam sebuah keluarga. Mereka hidup secara kelompok-kelompok yang kecil dan terdiri daripada satu keluarga sahaja. Zaman Mesolitik pun hampir sama dengan zaman Paleolitik. Mereka hidup secara nomad di dalam kelompok yang kecil. Berbeza pada zaman Neolitik dan zaman Logam, mereka sudah mempunyai sistem ketua, sudah mempunyai pembahagian-pembahagian tanggungjawab sendiri dan sudah ada sistem pentadbiran yang tersendiri. Untuk lebih lanjut, kamu boleh rujuk di dalam buku teks ya, berkaitan dengan ciri organisasi sosial. Okey, dari segi kepercayaan, apa maksud kepercayaan? Kepercayaan ini ialah berfokus kepada apa yang mereka percaya di dalam kehidupan mereka. Percaya kepada alam semula jadi, percaya kepada roh nenek moyang, itu kita panggil sebagai kepercayaan, pegangan di dalam hidup mereka. So zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, mereka mempunyai kepercayaan kepada animisme, iaitu penyembahan kepada alam semula jadi. Seperti yang saya katakan tadi, contohnya apabila mereka melihat pokok yang besar, mereka terasa pelik dan mereka akan melakukan penyembahan. Apabila mereka melihat binatang yang besar dan pelik, mereka akan menyembah binatang tersebut. Itu kita panggil sebagai kepercayaan animisme. Untuk zaman Neolitik, mereka menyembah kejadian alam seperti hujan, petir dan melakukan upacara-upacara ritual. Apa maksud upacara ritual? Upacara ritual ini ialah upacara adat yang mereka lakukan. Upacara ritual ini berfokuskan kepada upacara keagamaan pada hari inilah kita panggil sebagai upacara ritual. Ya, contohnya semasa mereka mengebumikan mayat, mereka akan melakukan upacara ritual. Seterusnya zaman Logam, mula dibina tempat upacara ritual untuk sembah kuasa alam. Okey, itu yang berlaku di zaman Logam. Okey, ini semua menunjukkan upacara ritual yang dilakukan oleh masyarakat. Seterusnya dari segi kesenian dan kebudayaan, seperti yang tertera di dalam slide ini, Paleolitik dan zaman Mesolitik, mereka membuat lukisan gua, di mana pada zaman Paleolitik, lukisan gua bersifat realisme. Apa maksud realisme? Maksudnya, apa yang mereka lukis di gua itu adalah lukisan ataupun menunjukkan aktiviti yang mereka lakukan di zaman Paleolitik. Okey. Contoh, mereka bercucuk tanam, contoh zaman Paleolitik mereka memburu binatang, mereka akan melukis gambar mereka memburu binatang. Begitu juga zaman Mesolitik, lukisan gua menunjukkan aktiviti dan apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka dan suasana yang berlaku pada zaman tersebut. Zaman Neolitik, mereka mula mencipta pola geometri pada tembika yang disebut sebagai simbolisme. Okey, untuk ini kamu boleh tengok di dalam buku teks macam mana contoh pola geometri. Ya, okey. Zaman Logam lebih mempunyai nilai estetika pada produk logam yang dibuat oleh mereka. Nilai estetika ini maksudnya mempunyai kehalusan seni di dalam pembuatan produk logam yang dibuat di zaman Logam.
Okey, ini tembika geometri yang dimasukkan. Itu gendang di zaman logam. Okey, seterusnya dari segi kesinambungan manusia zaman prasejarah. Okey, di dalam bab ini kita akan belajar apa yang berlaku di zaman prasejarah yang memberi kesan perkembangannya sehingga pada hari ini. Contoh di dalam gambar yang saya tunjukkan ini ialah aktiviti pertanian. Pada zaman prasejarah iaitu zaman Neolitik sudah mempunyai pertanian, di mana pertanian pada zaman Neolitik hanyalah bersifat sara diri pada awalnya, tetapi berkembang menjadi kegiatan ekonomi yang bersifat komersial. Seterusnya, pada hari ini pertanian merupakan salah satu aktiviti kegiatan ekonomi yang penting untuk dunia. Baik, seterusnya kita tengok dari segi memburu binatang. Sampai hari ini masih lagi ada aktiviti memburu binatang ya. Tetapi dilakukan dengan menggunakan senjata api. Menternak binatang. Pada awalnya di zaman prasejarah, penternakan binatang dilakukan secara sara diri, dan pada hari ini kamu boleh lihat penternakan dilakukan secara komersial dan besar-besaran. Dan hasilnya kamu dapat makan ayam setiap hari, dapat makan daging setiap hari, dapat minum susu. Itu semua adalah kesinambungan yang dibawa daripada masyarakat prasejarah sehinggalah perkembangannya pada hari ini. Dari segi peralatan adalah seperti berikut. Okay. Pisau. Sekarang dulu pada zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, mereka gunakan batu untuk mencipta peralatan. Pada hari ini, manusia moden menggunakan mesin untuk menghasilkan makanan-makanan, untuk memproses makanan-makanan untuk dipasarkan. So, itu perkembangan dari segi peralatan. Dulu kita menggunakan peralatan tradisional. Kalau mahu membajak sawah, kita menggunakan kerbau. Tetapi pada hari ini kita menggunakan jentera pembajak untuk membajak sawah. Itu contoh kesinambungan yang berlaku di zaman prasejarah sehinggalah hari ini. Seterusnya dari segi tembika ya. Kembangan penciptaan tembika sejak zaman dahulu sehingga zaman moden pada hari ini. Idofak. Idofak ini ialah budaya ataupun kita panggil sebagai ritual di dalam kepercayaan pengembumian mayat. Kita fokuskan kepada cara mereka mengembumikan mayat, sama ada menggunakan keranda, coffin, in English kita panggil coffin, menggunakan batu ataupun tembika. Okay? Dan pada hari ini kita masih lagi menggunakan keranda, tetapi dalam bentuk yang lebih moden. Okay, ini pengemumian di zaman dahulu. Mayat dikebumikan di dalam tembika, di dalam kayu. Okay, dari segi binaan dan monumen, ini binaan pada zaman dahulu. Berkembang, semakin berkembang, maka terhasillah binaan-binaan yang lebih moden pada hari ini.
yang kita tengok pada hari ini, binaan yang tinggi, besar dan mencakar langit seperti KLCC. Okey, ini lokasi zaman prasejarah di Malaysia. Untuk lebih detail sila tengok buku teks. Okey. Untuk zaman prasejarah di Malaysia, kita boleh dikatakan tidak mempunyai zaman Mesolitik. Kita ada zaman Hoabinian. Di mana zaman Hoabinian ni seiras dengan Mesolitik tetapi bukanlah zaman Mesolitik. Contohnya, Madeline Kolani dia pernah beritahu kepada ahli sejarawan bahawa di Asia Tenggara zaman Mesolitik dikenali sebagai zaman Hoabinian. So ini peralatan-peralatan logam yang digunakan oleh masyarakat di zaman Mesolitik ataupun zaman Hoabinian di Malaysia. Aktiviti memburu binatang di zaman Hoabinian. Dari segi kepercayaan, cara pengemumian mayat di Sabah, di Gua Musang, menggunakan batu, menggunakan perahu dan sebagainya lah untuk mengebumikan mayat di zaman mereka. Okey, untuk lebih memahami istilah-istilah yang agak susah kamu faham sila rujuk glosari yang telah dipamerkan di dalam video ini.